Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi mesyuarat. Saya betul mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa Kementerian Kesihatan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya bermula dengan yang berhormat Lenggong. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Lenggong yang telah mengiktiraf Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan yang telah memberikan pengiktirafan, bukan saja pengiktirafan tetapi ucapan terima kasih. Inilah yang dialu-alukan oleh anggota-anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bila mana mereka setiap hari bertarung dengan segala bencana dan nyawa dipertaruhkan, dan kata-kata sokongan seperti inilah yang dinanti-nantikan oleh mereka. Yang Berhormat Lenggong ada bertanyakan tentang bantuan kepada orang miskin miskin bandar di Lenggong. Saya memohon kepada Yang Berhormat Lenggong untuk mengemukakan nama-nama penduduk miskin untuk dikemukakan kepada Majlis Daerah Lenggong supaya mereka dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan-bantuan tersebut. Tuan Yang di-Pertua sebenarnya meneliti kepada banyak ucapan yang dibuat tadi. Sebenarnya banyak berbentuk cadangan, pandangan dan juga permohonan projek. Jadi saya cuba akan pendek-pendekkan jawapan ini supaya kita boleh pergi kepada isu-isu yang lebih relevan untuk perbahasan kita pada malam ini. Yang Berhormat Lenggong juga bertanyakan tentang projek pengindahan perbandaran Lenggong supaya KPKT membantu Majlis Perbandaran tak dapat baca ni. Dia sama macam Bang. Ya, berhubung Daerah Lenggong. Pokok pangkalnya Lenggong. Pokok pangkalnya berhubung dengan cadangan untuk meningkatkan landscape di projek Lembah Lenggong. Ia akan diberikan perhatian oleh KPKT melalui Jabatan Landscape Negara dengan mengambil kira sumber-sumber semula jadi yang ada dan keperluan teknikal setempat. Walau bagaimanapun pelaksanaan akan bergantung kepada peruntukan yang ada pada 2014. Tapi saya akan bagi pertimbangan kerana disebut tadi ini adalah kawasan kawasan warisan. Itu saya akan pertemukan tambahan warisan. Yang Berhormat Lenggong juga Yang Berhormat Lenggong juga ada bertanyakan tentang Balai Bomba Lenggong untuk dinaik tarafkan dan juga dan membina Balai Bomba di Kampung Kunyit. Balai Bomba dan Penyelamat Lenggong telah dibina pada tahun 1964. Lebih tua daripada Yang Berhormat. Jabatan telah mohon projek naik taraf Balai Bomba dan Penyelamat Lenggong dalam rolling plan keempat tahun 2015 dengan kos sebanyak 3 juta untuk 2015. Dan pada masa kini kawasan Kampung Kunyit adalah di bawah jagaan Balai Bomba dan Penyelamat Grig yang berjarak 2.9 km dengan masa bertindak lebih kurang 5 minit. Jabatan menetapkan beberapa kriteria sebelum pembinaan sesebuah balai bomba, iaitu tahap risiko, jarak masa bertindak ataupun respon time, kepadatan penduduk dan keperluan strategik. Saya dah kata 2015 Yang Berhormat, tak payah lagi lah, nanti saya tarik balik. Tak, bukan. Yang saya maksudkan tadi 2 tempat. Ni apa nama di Grig, Pekan Grig tu. Dia balai bomba perlu naik taraf. Yang disebut oleh. Tak apalah Yang Berhormat, yang saya katakan tadi nanti saya perincikan. Saya akan perincikan dengan Yang Berhormat. Saya kena cepat sebab saya hanya ada lebih kurang sejam saja. Kemudian yang Berhormat Lenggong sekali lagi meminta supaya bomba sukarela diperluaskan di kampung-kampung tradisi. Dasar penubuhan pasukan bomba sukarela ataupun PBS ialah di kawasan yang berada di luar atau jauh daripada respon time yang ditetapkan oleh jabatan, di samping ianya mempunyai risiko kebakaran yang rendah untuk menubuhkan sebuah balai bomba. Jabatan tiada halangan bagi kampung-kampung tradisi untuk menubuhkan PBS. Jabatan akan memberikan bantuan dari aspek latihan, pakaian pelindungan diri dan peralatan serta jentera bomba. Buat masa ini terdapat sejumlah 316 persatuan pasukan bomba sukarela yang aktif dengan keanggotaan berjumlah 12,389 orang dan mereka ini telah berdaftar dengan RS. Jadi saya alu-alukan kampung tradisi. Itu Lenggong. Kemudian Yang Berhormat Sepang. Kes Taman Suria Permai Taiping yang telah dikatakan tadi, iaitu rumah telah siap diduduki tetapi pemaju
berhutang tidak menjelaskan hutang bank, lalu rumah telah dilelong oleh third party iaitu Gale Force yang membeli NPL atau non-performing loan daripada bank. Ya. Isu ini adalah isu penjualan NPL ataupun non-performing loan oleh Gale Force, pembeli NPL dari bank. Isu bank negara ini adalah isu bank negara dan Kementerian Kewangan yang berhormat, dan telah pun dijawab oleh Kementerian Kewangan bagi pihak Bank Negara Malaysia dalam Dewan Rakyat sesi yang lalu. Dalam kes ini, pemaju telah digulung dan pemaju juga telah meninggal dunia. Peguam yang mendalikan SNP antara pemaju dan pembeli juga telah meninggal dunia. Jadi kes ini melibatkan cash purchases dengan izin, di mana selepas pembayaran, peguam dan pemaju tidak mendapatkan letter of disclaimer ataupun redemption letter agar hak milik rumah dikeluarkan dari charge kepada bank. Kes ini telah dibawa ke Mahkamah Tinggi dan Gale Force telah mendapatkan judgement untuk melelong rumah tersebut. Walau bagaimanapun, seperti mana saya katakan tadi, ini adalah di bidang kuasa Kementerian Kewangan kerana ini ada kaitan dengan bank negara yang berhormat. Menteri, boleh saya jelas sikit? Terima kasih, Menteri. Saya rasa Menteri ada dua aspek. Satu dari aspek di bank negara, tapi saya rasa bagi mengelakkan kejadian ini mungkin berlaku di masa akan datang. Sebab dalam kes ini pembeli dalam keadaan dianiaya sebab mereka telah bayar harga rumah, tetapi kesilapan daripada pemaju yang tak bayar kepada bank menyebabkan rumah mereka menjadi dilelong. Jadi persoalannya ialah saya nak tanya kepada Menteri, bagaimanakah kita nak mengelakkan kejadian seperti ini akan berlaku lagi. Jadi sebab tu saya kata tadi, kalau Menteri betul-betul tadi lihat saya cakap, saya kata antaranya kelemahan perundangan tu dari segi sale and purchase agreement tu, di mana ada je ruang-ruang di mana pemaju boleh charge the whole land kepada pihak bank. Jadi saya mengharapkan ada satu usaha daripada pihak kementerian untuk cari penyelesaian ni supaya tak berlaku lagi. Apa yang dah berlaku tu dah berlaku lah, tapi untuk nak elakkan berlaku ni, saya rasa Kementerian Perumahan boleh ambil inisiatif untuk kaji benda ni, kaji sebagai kes tadi untuk kita perbaiki dan melindungi hak pengguna. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang saya katakan tadi, pembelian ini, kes ini melibatkan cash purchases, tidak melibatkan pinjaman keuangan, di mana selepas pembayaran, peguam pemaju tidak mendapatkan letter of disclaimer. Jadi walau bagaimanapun, apapun kelemahan yang Berhormat sebut tadi, akan saya notakan dan kita akan perhatikan. Yang Berhormat Sepang juga bertanyakan berapa banyak PPR yang telah dibina di Parlimen Sepang. Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga kini KPKT tidak melaksanakan sebarang projek PPR di Parlimen Sepang. Belum lagi lah. Ya. Itu jawapan saya. Dan Yang Berhormat bertanyakan tentang projek terbengkalai di kawasan Sepang. Terdapat dua projek terbengkalai di kawasan Sepang, iaitu Taman Topaz, Dengkil, sedang dipulihkan Yang Berhormat, hampir siap. Dijangka CFO pada bulan Disember 2013. Topping up peruntukan kerajaan, kerajaan akan memperuntukkan lebih kurang 7 juta ringgit untuk menyelesaikan masalah rumah terbengkalai, projek terbengkalai di Taman Topaz di Dengkil ini Yang Berhormat. Dan yang keduanya di Taman Kenanga, Salak Tinggi, sedang dipulihkan oleh pemaju penyelamat iaitu NCT United, dijangka siap pada April 2014. Yang Berhormat mengatakan tentang servis loan rumah mampu milik supaya rumah mampu milik tidak dilelong, dan mengambil contoh di Singapura sebagai cara yang paling baik iaitu sewa beli. Pinjaman diberikan kepada yang layak berdasarkan kemampuan keuangan pembeli, dan pembeli perlu mengekalkan kemampuan ini dengan prudent financial management. Kegagalan mengurus keuangan pribadi adalah antara punca rumah yang dilelong. Perkara ini perlu diurus oleh pembeli sendiri kerana kerajaan hanya dapat menyediakan rumah, tetapi pengurusan pembiayaan tanggungjawab individu itu sendiri. Yang Berhormat. Dan kita terus kepada tribunal tuntutan pembeli rumah yang ditanya oleh Yang Berhormat Sepang tadi. Mengatakan bilangan pemfailan kes di tribunal menurun, iaitu tahun 2012 sebanyak 3,163 kes, manakala 2013 hanya sebanyak 1,660 kes difailkan di tribunal. Untuk makluman Yang Berhormat, pengurangan kes mungkin disebabkan pembeli berpuas hati di atas kualiti rumah yang dibeli oleh mereka. Bagi tahun 2013, iaitu sehingga 26 hari bulan November 2013, sebanyak 1,743 kes telah difailkan di tribunal. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,274 kes telah berjaya diselesaikan.
manakala baki masih lagi dalam proses pendengaran di tribunal. Walaupun begitu, tribunal telah mengambil inisiatif dengan mengadakan program-program promosi melalui media massa dan edaran brosur serta menyertai pameran-pameran hartanah untuk meningkatkan kesedaran rakyat berhubung fungsi tribunal. Selain dari itu, melalui strategi Lautan Biru, tribunal juga telah menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan telah membuka kaunter bergerak dan turun padang di UTC Perak, UTC Melaka dan pembukaan kaunter di DBKL pada hari Rabu, minggu ketiga setiap bulan untuk memudahkan orang ramai berurusan dengan tribunal. Yang berhormat, Sepang juga ada bertanyakan tentang isu kesedaran rakyat belum menyeluruh berhubung kewujudan pasal kata tribunal tadi, saya ada bangkitkan pasal kalau sekiranya mereka tak puas hati, mereka file judicial review. Apabila pihak judicial review, dan yang saya khawatir sekarang ni apabila file judicial review ni isu kos, sedangkan dalam tribunal perumahan tidak ada kos. Jadi saya mengharapkan menteri mungkin boleh memikirkan bagaimanakah untuk nak satu macam kita cap lah satu harga tertentu. Kalau katakan mereka filekan, mereka kalah pun mereka hanya kena bayar kos yang telah ditetapkan. It's a statutory cost, bukan kos yang discretion of the judge yang mungkin akan tinggi dan sebagainya. Saya harap menteri boleh melihat kali ini berkaitan dengan tribunal ni. Terima kasih. Yang berhormat, saya bersetuju dengan yang berhormat, kita kena teruskan usaha untuk melihat bagaimana untuk membantu mereka yang terlibat dalam judicial review tadi. Cadangan itu akan dipertimbangkan. Itu adalah berbentuk cadangan dan kita akan fikirkan nanti. Okey, untuk yang menteri jawab ni, Taman Indah KLIA pasal pemendapan 44 buah rumah. Saya belum dapat makluman. Cuma kalau mungkin saya bagi peluang untuk pegawai untuk melihat ke yang taman. Tapi ini secara spesifik lah yang berhormat. Saya kira kalau menteri tak boleh jawab. Ya, kita boleh tak kita tulis lah. Okay. Cuma yang saya nak bawa ke perhatian yang berhormat, iaitu berkenaan dengan dengkil ini, Taman Permata. Untuk makluman, buat masa ini tanah telah diberikan oleh Kerajaan Selangor seperti mana yang saya katakan tempoh hari. Cuma permasalahan kita ialah hanya dari segi untuk menentukan bagaimana sama ada mereka akan membeli rumah di tanah yang baru yang akan kita bina itu. Ini pegawai saya telah berjumpa dengan SUK Kerajaan Negeri dan mereka telah memikirkan cara yang terbaik untuk memindahkan mereka ke kawasan yang baru ini. Tetapi persoalannya sekarang ialah sama ada mereka mampu ataupun perlu membeli rumah yang baru ini atau tidak. Jadi ini dalam perbincangan yang berhormat. Itu sebab saya katakan tadi there is a light at the end of the tunnel untuk isu ini dengan izin. Titi Wangsa, yang berhormat Titi Wangsa. Yang berhormat Titi Wangsa ada bertanyakan tentang apakah KPKT mempunyai kepakaran untuk menguatkuasakan undang-undang mengenai pemberi pinjam wang yang berlesen. Untuk makluman yang berhormat, untuk menguatkuasakan undang-undang iaitu Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 atau Akta 400, Kementerian mempunyai pegawai-pegawai polis yang berjawatan kader daripada PDRM di samping pegawai awam. Ini mereka ni berada di dalam kementerian saya. Di samping pegawai awam yang dilantik sebagai inspektor pemberi pinjam wang dan standard operating procedure-nya atau SOP-nya adalah seperti yang ditetapkan di dalam Akta 400. Dan untuk makluman yang berhormat, tadi yang berhormat dah menyebutkan tentang sama ada peras ugut dan sebagainya itu berlaku. Dan untuk makluman yang berhormat, jumlah dan jenis aduan pemberi pinjam wang bagi bulan Januari hingga Disember 2013, saya ada statistiknya di sini, untuk semua negeri-negeri yang aduan diterima berkenaan dengan peras ugut hanyalah 9 saja. 9 saja yang berhormat. Yang paling banyak ialah aduan ataupun kesalahan tidak ataupun lewat menghantar rekod transaksi mereka kepada kementerian, iaitu 673. Jadi kalau melihat dari segi statistik ni yang berhormat, saya kira peras ugut ini dalam ruang lingkup perniagaan pemberi wang berlesen ini tidaklah begitu teruk sangat, dan buat masa ini tiada sabitan kes sehingga kini untuk aduan peras ugut. Ya, yang berhormat Titi Wangsa juga bertanyakan tentang apakah adakah mendapat panduan daripada Bank Negara Malaysia dalam isu ini. Untuk makluman yang berhormat, Akta 400 adalah di bawah kawal selia penuh kementerian. Oleh itu tiada bantuan ataupun panduan diterima daripada Bank Negara Malaysia.
Untuk Yang Berhormat juga ada bertanyakan tentang berapakah kadar kaedah maksimum pinjaman. Untuk makluman dari Yang Berhormat Titiwangsa, Seksyen 17A-1 Akta 400 telah menetapkan bahawa pemberi pinjam wang berlesen boleh mengenakan kadar faedah tidak melebihi 12% setahun bagi pinjaman bercagar dan kaedah faedah tidak melebihi 18% setahun bagi pinjaman tidak bercagar. Dan pelanggaran ketetapan di bawah seksyen ini jika disabitkan kesalahan akan menyebabkan pemberi wang berlesen berkenaan didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 18 bulan atau kedua-duanya sekali. Yang Berhormat Titiwangsa juga bertanyakan tentang jenis-jenis bantuan miskin masyarakat, jenis-jenis bantuan miskin untuk masyarakat di bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, bantuan miskin bandar ini adalah antara lainnya ialah bantuan membina rumah iaitu RM40,000 seunit, bantuan sewa rumah RM1,488 setahun, bantuan membaiki rumah, program latihan keusahawanan dan kemahiran, kios penjajah RM15,000 seunit, dan juga program food basket ataupun pemberian food basket bernilai RM80 sebulan. Yang Berhormat Titiwangsa juga ada menyebut tentang incinerator, di mana beliau mencadangkan supaya NGO ini dibawa ke negara-negara yang maju seperti Singapura, Taiwan, Jepun dan Eropah untuk melihat bagaimana incinerator dapat beroperasi dengan baik dan berada dalam kawasan metropolitan bandar besar mereka. Untuk makluman Yang Berhormat, memang kita telah bincangkan di dalam kementerian kita untuk membawa beberapa orang pemimpin NGO ini dalam lawatan kita di negara-negara yang Berhormat sebutkan tadi, untuk mereka melihat sendiri bagaimana keadaan dan juga pengurusan incinerator ini selamat dibina di kawasan perbandaran dan juga di tengah-tengah bandaraya mereka. Soalan Yang Berhormat Titiwangsa seterusnya ialah 35 juta untuk fasiliti transfer station di Taman Beringin. Beliau bertanyakan apa sebenarnya 35 juta ini. Kalau dia adalah tipping fee, apakah ini adalah wang yang akan disalurkan melalui DBKL, Yang Berhormat? Itu yang ditanyakan tadi. Jadi 35 juta ni adalah termasuk pembayaran untuk line facility selain daripada Taman Beringin. Kalau Yang Berhormat tengok memang misleading sedikit, tetapi kalau Yang Berhormat tengok kepala butiran itu, memang sebenarnya apa yang kita maksudkan ialah pembayaran untuk line facility seperti landfill, transfer station untuk 34 juta. Yang selebihnya itu adalah untuk tipping fees di beberapa tapak pelepusan. It's not necessarily di transfer station Taman Beringin, dengan izin Yang Berhormat. Seputih. Boleh minta penjelasan. Yang Titiwangsa itu sokong yang incinerator letak di kawasan Kepong kerana bukan kawasan dia. Yang kira yang hari itu yang penduduk yang mempantak incinerator itu mereka dah berarap beberapa kilometer datang ke parlimen buat bising dekat sana. Ahli parlimen Kepong yang lain dalam keadaan banyak tekanan besar. Ialah Yang Berhormat boleh kata, saya pun pernah sendiri lihat incinerator dicepun di mana-mana tempat di sekitar kawasan kediaman. Tapi bagi orang tempatan, mereka tak percaya ini berlaku di Malaysia, dan juga mereka tak mau lihat itu lori-lori yang mengangkut sampah. Dari jauh semua datang ke kawasan penempatan mereka. Mereka tak dapat bayangkan macam mana ni boleh berlaku. Sebentar, Titiwangsa. Bawa ke Titiwangsa lah. Yang Berhormat, sekejap. Saya akan Titiwangsa, pindah ke sana. Tak apalah, Yang Berhormat tanya sama saya lah. Jadi, saya tengok Taman Beringin ni sebenarnya adalah tempat di mana memang hari ini kawasan ini digunakan untuk transfer, becomes transfer station, that place. Nah, kalau tak silap saya, Taman Beringin ini juga adalah tempat landfill yang telah ditutup. Dan kalau kita lihat di Korea, di Seoul, saya pernah pergi satu tempat bahawa dia menggunakan tempat landfill yang telah ditutup untuk dibuat incinerator. Saya rasa elok kalau Yang Berhenti bawa Wabis Putih ni pergi dan Kepong. Bawa, kalau saya punya kawasan ada tempat macam ini luas 30 ekar Taman Beringin, saya ingat saya akan benarkan untuk kerajaan buat incinerator di situ. Yang Berhormat, saya tukarlah. terima kasih Yang Berhormat. Boleh Sebenarnya sekejap Batu.
Saya Seperti kira tak tahu kawasan saya tu. kira kalau soal tentang incinerator ni kita boleh berbahas apabila saya menjawab nanti Serdang. Tapi saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat Seputih. Saya rasa Yang Berhormat Seputih belum pernah pergi ke transfer station tu. Kalau tidak, Yang Berhormat akan tahu bahawa pertamanya the transfer station itu kapasitinya sepatutnya 1,700 tan sehari. Kapasiti transfer station itu 1,700 tan sehari. Tetapi sekarang ini beroperasi dengan kapasiti 2,400 tan, Yang Berhormat. Whether incinerator is there or not, 2,400 tan sampah solid waste ya akan pergi ke situ untuk dikompakkan dan dibawa ke Bukit Tagar. So know your facts. Saya kira ini adalah sebahagian daripada permasalahan kita apabila ramai yang ingin komen tentang isu ini tidak mengetahui secara terperinci apa sebenarnya isu yang sedang kita bincangkan. Sedikit penjelasan. Dan yang keduanya, saja. yang Penjelasan sekejap. Penjelasan. Yang keduanya saya setuju dengan Titi Wangsa. Tanah ini, tapak ini telah digazetkan untuk pelupusan sampah. Pada mulanya dulu pun memang ada sana landfill. Kemudian kita tutup selamat. Lepas itu kita bina transfer station. Dan untuk makluman Yang Berhormat, transfer station ini jauh lebih berbau daripada incinerator. Saya pernah pergi ke transfer tu Yang Berhormat. Saya rasa Yang Berhormat belum pernah pergi. Saya kalau saya pergi ke transfer station Yang Berhormat, saya terpaksa tutup mulut. Sebab pertamanya seperti mana yang saya katakan tadi, kapasitinya melebihi. Jadi mereka terpaksa longgokkan kadang-kadang sampah itu di kawasan lapang yang menyebabkan kawasan perumahan di situ mengalami bau yang begitu busuk. Sekarang ini kalaulah incinerator ataupun waste to energy plant ini dibina, kita akan mampu untuk melupuskan sampah itu pada masa itu juga. Tidak payah lagi dihantar ke Bukit Tagar. Penjelasan Menteri. Bolehkah? I'll come to you when Ini tentang soalan Titi Wangsa. Ini tentang soalan Titi Wangsa. Sekejap saja. Ya, yang Kerana Titi Wangsa itu tanya bayaran kepada operator fasiliti pelupusan dan stesen pemindahan Taman Beringin JPS PN ni butiran 30100 ni adalah jumlah sebanyak 35.5 juta. Jadi ini memang daripada huraian yang diberikan di bawah butiran ni memang adalah bayaran kepada Taman Beringin saja, bukan ke tempat-tempat yang lain. Dan saya nak tanya Menteri, sama ada ini adalah satu pembayaran untuk tipping fee ataupun ini adalah pembayaran untuk menyediakan tapak ni untuk satu waste ke thermal plant yang sedang dirancangkan. Terima kasih. Menteri, ya terima kasih. Taman Beringin tu kawasan saya. Itulah sebab saya rasa penduduk di sana memang dah lama untuk minta transfer station itu tidak lagi berada di sana. Tapi dengan incinerator ini tidak selesaikan masalah sebab sejarah di Taman Beringin dulu ialah dia adalah di pinggir bandar pada 20 atau 30 tahun yang lalu. Tetapi sekarang Beringin merupakan tempat yang berpenduduk padat dan juga potensi akan lebih banyak lagi rumah. So itu sebab saya rasa kerajaan belum justifikasikan apakah option yang lebih boleh berkesan untuk menyelesaikan. Saya nak tambah lagi sikit saja. Putih dah banyak sangatlah. Ini bukan sikit, kawasan sikit putih. saja. Muhammad Putih, Menteri, tak payahlah. yang nama kementerian sudah ada tambah Kementerian Kesejahteraan Bandar tau. Jadi demi kesejahteraan penduduk di Kuala Lumpur dan keharmonian masyarakat kita, lebih baik yang incinerator dipindah ke tempat lain dipindah ke tempat yang tidak begitu padat penduduk di kawasan itu. Yang Berhormat, pertamanya saya nak menjawab Serdang. Saya tidak tahulah bahasa Melayu Yang Berhormat atau bahasa saya ini kita baca sama. Untuk yang Berhormat kata tadi, bayaran kepada operator fasiliti pelupusan dan stesen pemindahan Taman Beringin. It's not the same. Itu bukan tapak pelupusan, itu adalah stesen pemindahan. So it is ruang lingkupnya ialah kita juga bayar tipping fee kepada tapak-tapak pelupusan di seluruh negara. So that's clear. Tidak ada, ini bukan some diabolical satu agenda jahat kerajaan untuk mengambil 35 juta untuk mempromosikan incinerator yang Berhormat tuduh tadi. So it's clear. Yang keduanya Yang Berhormat, ini soal tentang Seputih dan juga Batu sekali lah. Ini kesejahteraan bandar ini, kesejahteraan rakyat ini. Siapa sebenarnya rakyat ni?
Apakah Taman Beringin, penduduk Taman Beringin saja rakyat? Yang berhormat mesti ingat, yang berhormat datang daripada ahli parlimen daripada Kuala Lumpur, wilayah persekutuan. As I've said before, kalau kita mengatakan tentang kesejahteraan bandar, Taman Beringin, penduduk di situ, pada pandangan saya, memang berhak untuk membantah. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan terpaksa melihat jutaan penduduk Kuala Lumpur yang juga rakyat yang memerlukan pembelaan daripada kerajaan kita. So we have a problem here. Kita ada mempunyai masalah. Of course, kalau Batu kata tadi, kalau nak letak tempat lain, boleh. Memang boleh. Tetapi ada lagi pertimbangan lain. Dan pertimbangan lain yang berhormat ialah cost. It's cost. Kalau kita mampu, kalau PBT rakyat, kita baru saja nak cadangkan kenaikan assessment contohnya. Okeylah, you have a problem with the quantum, fine. But the fact of the matter is, kita memang lihat nak bayar apa-apa yuran kepada kerajaan. Kita sudah nampak trend ini. Jadi kalau rakyat tidak mau berkongsi kos ini dengan kerajaan, kita akan berdepan dengan apa yang berlaku di Italy yang berhormat. We have a problem nanti. Sebab itu sekarang ini pun 1,700 tan di Taman Beringin itu, actually, saya nak bagi tahu yang berhormat, kita boleh selesaikan masalah bau tersebut kerana incinerator ataupun waste to energy yang akan kita bina di situ adalah mempunyai chamber negative pressure. Apa maksudnya yang berhormat? Apabila sampah dilonggokkan di situ, angin tidak keluar. Dia akan suck in the air as part of the, dengan izin yang berhormat, as part of the proses pelupusan sampah, pembakaran sampah. Angin ditarik masuk ke dalam. Sekarang ini, apabila kita pergi ke transport station, Taman Beringin, MP Kepong tidak ada di sini. Kalau kita pergi ke situ, you berdiri di situ, you akan pengsan kalau you tak biasa. Ya? Tetapi kalau ada incinerator kah ataupun apa teknologi yang kita pakai di situ nanti, kita akan pastikan is a negative chamber. Saya baru berada di Singapura 2 minggu yang lepas bersama dengan pegawai-pegawai tinggi. Saya pergi ke pusat incinerator di Tuas. Saya berdiri di depan incinerator itu, pengurusi. I did not even smell anything. I did not smell anything. Dan saya berdiri di situ, sampah yang saya bau hanyalah sewaktu mereka mencuci, membersihkan lori yang telah membuang sampah. Other than that, stink, baunya tidak ada kerana negative chamber. So, kalau dipikirkan dari segi kesejahteraan bandar, dengan adanya incinerator ini yang berhormat, akan memberikan keselesaan kepada penduduk di situ kerana baunya tidak akan keluar lagi. So, saya mempunyai masalah ni, yang berhormat. Kalau yang berhormat betul-betul memikirkan kesejahteraan bandar, be with us on this one. Ya, jangan terlalu politikkan dan jangan terlalu panaskan hati orang. Dan saya hanya tidak boleh memikirkan tentang Taman Beringin sebagai menteri yang bertanggungjawab. Saya memikirkan tentang penduduk di Seputih, penduduk di Batu, di Titi Wangsa, semua jutaan penduduk di Kuala Lumpur yang terpaksa kita jaga untuk ini, ya. Jadi kita cuba yang terbaik. Yang berhormat, Seputih lagi. Pegawai PBT adalah close service. Yang berhormat pernah jadi Esko Kerajaan Tempatan. Perkhidmatan PBT ini adalah di bidang kuasa Kerajaan Tempatan. So, has nothing to do with my ministry. Tak kerja tadi sahabat saya, timbalan saya tadi berdiri di sini, dia katakan, kenapa Seputih tanya, sedangkan ini adalah bidang kuasa negeri Selangor. So, bermulalah dengan negeri Selangor untuk membuka servis pegawai-pegawai PBT ini. Sebab itu tak jadi Esko dah, supaya tempat kerja tu hari. Tak jadi Esko. Yang berhormat, ini di bawah akta lah. Tapi yang saya rasa kita harus lihat civil service as total, in total. Kita lihat, bukan saja ini berlaku di Selangor saja, di seluruh negara kita juga hadapi masalah yang sama lah. Jadi saya ini cadangkan Kementerian buat kajian bersama dengan JPA. Jadi tak salah lah. Saya ini Seputih cakap saja, kerja tak buat juga. Tuan tak jadi Esko sekarang. Tak apa lu cakap. Yang hormat, caranya okey, kita akan cadangkan, tapi seperti mana yang hormat tahu ini adalah Lenggong, bila jadi menteri? Bila jadi menteri Lenggong? Yang berhormat Greg,